Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan teruskan belajar Bahasa Melayu tahun 3, tema 6, Kelestarian Alam, unit 18. Tahukah kamu? Tajuk Indahnya Kebun Datuk. Kita akan belajar aspek tata bahasa, standard kandungan 5.1, memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Standard pembelajaran 5.1.1, memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks, iaitu penjodoh bilangan. Baiklah, objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid dapat membina sekurang-kurangnya 5 ayat menggunakan penjodoh bilangan dengan betul. Kriteria kejayaan, murid berjaya menyatakan penjodoh bilangan yang terdapat dalam teks dan gambar. 2. Menggunakan sekurang-kurangnya 5 penjodoh bilangan dalam ayat dengan betul. Baiklah, murid-murid telah bersedia. Mari kita belajar bersama-sama. Baiklah, mari kita mengenali dahulu penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan kata bilangan. Penjodoh bilangan digunakan untuk menentukan sesuatu benda mengikut bentuk, rupa, saiz dan sebagainya. Baik, kita lihat di sini contoh-contoh penjodoh bilangan yang telah cikgu senaraikan. Angkatan, baris, batang, bentuk, berkas, bidang, biji, bilah, buah, buku, butir, carik, cekak, cubit, cucuk, das, deret, ekor, gelung, genggam, gugus, gerombolan, gulung, gumpal, helai, hidang, ikat, hiris, jambangan, jambak, jemput, kajang, kaki, kandang, kawan, kelompok, kepal, keping, kepul, kerat. Kita teruskan. Baik, kita sambung lagi penjodoh bilangan. Ketul, kotak, kuntum, lapis, laras, lembar, lingkar, longgok, orang, papan, pasang, pangsa, pasukan, pintu, patah, pohon, potong, pucuk, puntung, persalinan, rangkap, rawan, relung, ruas, rumpun, sisir, sikat, suap, tandan, tangkai, teguk, timbun, tingkat, titik, titis, tompok, tongkol, ulas, untai, urat, utas. Jadi, kita lihat terdapat banyak sekali penjodoh bilangan. Baik, kita teruskan. Sekarang, mari kita mengenal pasti penjodoh bilangan yang ada dalam maklumat. Lihat di gambar ini yang bertajuk Indahnya Kebun Datuk. Ini merupakan kebun datuk. Murid-murid lihat di sini terdapat sepasang burung yang sedang berterbangan. Rumpun merujuk kepada buluh. Di sini terdapat beberapa rumpun buluh. Penjodoh bilangan bagi sungai ialah sebatang sungai. Kita lihat di sini ada beberapa ekor kerbau. Jadi penjodoh bilangannya sekawan kerbau. Seterusnya kita lihat lagi di sini penjodoh bilangan berkas merujuk kepada seberkas kayu. Jadi di sini kita lihat ada botol. Ada botol, seekor tupai. Bakul, kita lihat di sini ada sebakul. Ini buah apa ni? Buah rambutan. Sebilah parang. Deret, kita lihat di sini ada sederet sayuran. Baik, kita teruskan dengan dialog di bawah ini. Wah, banyaknya pokok buah. Mengapakah Datuk tidak menebang 3 rumpun pokok buluh itu? Ya, di sini kita dapat lihat ada 3 rumpun buluh ini yang dimaksudkan oleh cucu Datuk ini. Pokok buluh itulah yang menahan tebing sungai daripada runtuh. Datuknya menjelaskan bahawa pokok buluh ini yang menahan tebing sungai daripada runtuh. Jadi sebab itu pokok buluh ini tidak ditebang.
Baiklah, kita lihat dialog di bawah ini. Datuk, apakah fungsi tin-tin kosong yang diikat dengan seutas tali itu? Baiklah, cucunya juga bertanya mengapa tin-tin kosong diikat dengan seutas tali, merujuk kepada tin di pokok ini. Datuknya menjawab, tin-tin kosong itu berfungsi untuk menghalau haiwan yang merosakkan buah-buahan di sini. Bunyi tin-tin kosong itu akan menakutkan haiwan tersebut. Baiklah, jadi tin-tin kosong itu ada fungsinya, iaitu untuk menghalau haiwan yang merosakkan buah-buahan di sini. Apabila datangnya haiwan tersebut, tin-tin itu akan berbunyi dan haiwan itu akan merasa takut dan terus pergi. Jadi di dalam gambar ini ada banyak penjodoh bilangan. Baiklah, cikgu telah senaraikan di sini, iaitu sepasang merujuk kepada burung tadi, sepasang burung, rumpun buluh, sebatang sungai, sebuah pondok, sekawan kerbau, botol air, seekor tupai, bakul rambutan, berkas kayu, deret sayur-sayuran, bilah parang dan seutas tali. Baik, ada 12 penjodoh bilangan daripada gambar ini. Kita teruskan. Baik, cikgu telah senaraikan 12 penjodoh bilangan tadi beserta kegunaan dan juga contoh. Kita lihat, penjodoh bilangan sepasang digunakan untuk manusia atau benda yang berpasangan. Contohnya, kasut, anting-anting, anak, stoking. Penjodoh bilangan rumpun digunakan untuk tumbuhan yang rapat-rapat. Contohnya, rumput, padi, pandan, buluh. Penjodoh bilangan sebatang digunakan untuk benda yang panjang. Contohnya, kayu, galah, sungai, lilin. Penjodoh bilangan sebuah digunakan untuk benda yang besar dan padu yang tidak menentu. Contohnya, peti sejuk, almari, radio, taman, kereta, motosikal dan rumah. Baiklah, penjodoh bilangan sekawan digunakan untuk kumpulan binatang seperti gajah, lembu, kambing, lebah. Penjodoh bilangan botol digunakan untuk benda-benda yang diisi ke dalam botol. Contohnya, susu, kicap, air, minuman. Seterusnya, penjodoh bilangan seekor digunakan untuk binatang. Contohnya, ikan, ayam, itik, ular. Seterusnya, penjodoh bilangan bakul digunakan untuk benda yang diisikan di dalam bakul. Contohnya, kuih, sampah, buah, makanan. Baik, seterusnya, berkas digunakan untuk benda yang diikat bersama-sama. Contohnya, kayu, papan, kunci. Penjodoh bilangan deret digunakan untuk benda yang tersusun seperti rumah, kereta, bangunan. Seterusnya, penjodoh bilangan bilah digunakan untuk benda yang tajam. Contohnya, pisau, sabit, gunting dan kapak. Yang terakhir, penjodoh bilangan seutas digunakan untuk benda yang panjang dan dapat digulung. Contohnya, rantai, tali, paip dan dawai. Baik, sekarang kita perlu membina ayat menggunakan penjodoh bilangan. Baik, cikgu telah sediakan 5 ayat menggunakan penjodoh bilangan. Yang pertama, ayah membelikan sepasang anting-anting untuk ibu. Kedua, Datuk meraut serumpun buluh. 3, Ali menyalakan sebatang lilin. 4, Ahmad membeli sebuah rumah yang baharu. Yang kelima, sekawan lembu sedang meragut rumput. Baiklah, cikgu telah sediakan 5 ayat menggunakan penjodoh bilangan. Dan murid-murid perlu sambung ayat ini menggunakan penjodoh bilangan. Baiklah, selamat membuat tugasan. Terima kasih kerana belajar bersama-sama cikgu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.